الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا اللهم يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير أغثني يا الله يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama bersua dan bertemu kembali untuk kita sambung semula kitab Qatrul Ghaisiyah fi Al-Sufi karangan Puan Husin Al-Mas'ud Al-Banjari. Mudah-mudahan kita berada di rumah Allah pada malam ini dengan niatnya ikhlas serta tak lupa niatnya i'tikaf. Sebab kita berada di rumah Allah, disunatkan kita i'tikaf. Mudah-mudahan tempoh masa yang kita ambil ni suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah, kita sambung semula kitab Qatrul Ghaisiyah fi Al-Sufi muka surat 2. Betul kan? Muka surat 2 amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya amma ba'du kan? Ya. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu risalah yang kecil kata Tuan Husin Al-Mas'ud Al-Banjari pada menyatakan, yakni menerangkan, membahaskan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Bermaksud apa? Fardu ain, kadar yang fardu ain yang tak dapat tiada, tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia daripada ilmu hakikat yang selama ni kita dengar ilmu batin, ilmu hakikat. Lah ni kita jumpa kitab dia yang dikarang oleh ulama sendiri. Ingin kita nak dengar daripada seorang ulama yang masyhur, yang alim, menerangkan apa itu ilmu hakikat. Tuan-tuan hadirin kasih Allah, kalau kita masuk dalam masyarakat banyak bercakap tentang ilmu hakikat. Cuma cebisan-cebisan kertas yang ditulis yang tak ada mukadimah, yang tak ada faslun, bab yang tak ada faslun, yang tak ada khatimah. Yang satu sandaran nak memahami hakikat begitu ringkas. Jadi kita bimbang pemahaman tentang hakikat itu tergantung, kita tak kata sesat, tergantung, dan akhirnya bila suatu ilmu tak diambil secara sepenuhnya, dia akan jadi ilmu yang tak ada dasar, yang tak ada sandaran kuat. Akhirnya tanggapan melebihi daripada apa daripada fakta dan huraian yang sebenar. Tambahan dia banyak. Sebab tu kita kena berhati-hati akhir zaman ni. Sebab Nabi kata zaman yang baik ana fiha, aku yang dalamnya, sumayalunahu, kemudian kurun kemudiannya, kemudian zahar kiz. Dan kemudian selepas kurun berikutnya
zahirlah penipuan dan pendustaan yang menjadi umum balwa yang belum dipanggil untuk bersaksi, dengan mudah menyatakan persaksian tanpa asas dan rujukan yang sebenar. Benarlah dia tanpa merujuk pada kebenaran. Ya, ini dah Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Sebab itu kita bab akidah kena berhati-hati. Banyak akidah yang bagai-bagai kali. Akidah Wahabi, akidah Syiah yang tergelincir daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu kita tuan-tuan dan kasih Allah, ulama dulu dah selesai dah membahas dengan segala nas dan dalil yang disabit dalam kitab-kitab yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Cuma bila sampai akhir ini, kita kekurangan orang yang alim. Orang alim ni orang yang baca, ingat dan faham. Baca faham, tak ingat, tak alim lagi. Dia ingat dan faham, tu alim. Yang baiknya, yang solehnya, dia ingat, faham dan dia beramal. Sebab tu bila kita kata dia seorang yang alim, full stop kat situ. Ada alim yang ada alim yang jahat, ada alim yang baik. Yang kata baiknya, yang ingat, yang faham dan yang beramal. Itu alim yang soleh. Ulama dulu semuanya alim yang soleh. Jadi kena berhati-hati. Jadi dalam kitab ni Tuan Husin membahaskan ilmu hakikat, kadar yang mesti setiap mukallaf kena tahu. Lalu bawah pada ni tak mencukupi. Bawah pada kitab ni tak mencukupi ilmu hakikat dan tasawuf. Dan juga dia membahaskan ilmu tasawuf dalam kitab Qatrul Ghaisiyah fi Alam Sufi ni. Qatrun tu apa tuan-tuan? Qatrun tu kalau air tu setitis. Qatrun Qatrul Ghaisiyah, setitis air dalam menghidupkan, dalam memanjangkan ilmu tasawuf. Maknanya kitab yang dikarang ni dilihat kecil dan dia pula melihat dengan rendah diri, dia tak ada ilmu. Maka dikarang juga sebab dia melihat daripada penglihatan dan pemerhatian dia, ramai akhir-akhir ni tersalah faham tentang tasawuf, tentang hakikat, kesilapan yang nyata pada ulama ni. Maka dikaranglah kitab ataupun sebagai nak memenuhi fitrah al-ulama warasatul anbiya, antaranya tabligh, menyampaikan. Sebab tu ulama ni dia semayang 2 rakaat semalam, kita semayang 24 jam tak berhenti. Nilai dia tak sama. Nilai semayang tak sama. Nilai dia pun lebih besar lagi daripada nilai sembahyang seharian yang kita buat. Nak dibandingkan dengan ibadah para ulama. Mana nas dia? Ya rahma'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang ya rahma'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat, Allah memuliakan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan Allah memuliakan kelebihan khusus kepada ulama. Jadi sudah tentulah berbeza ulama dengan kita. Maka mereka ni tadi kerana apa? Malam siangnya fikir macam mana nak menyelamat umat pada akidahnya, pada amal ketaatannya, pada kesolehannya, pada nak membimbing umat. Kita bangkit pagi cari nasi lemak. Beza kita punya fikrah kita dengan fikrah para ulama, kasih kepada umat Muhammad, nak beri petunjuk sebab mereka fitrahnya warasatul anbiya. Sekarang kita nak ngarang buku pun tak pandai. Baik. Kemudian iaitu kadar yang sangat sedikit. Hak dia nak bahas dalam ni kadar yang sangat sedikit berkaitan dengan ilmu hakikat dan ilmu tasawuf. Kadar yang amat sedikit yang hamba pungut akan dia, yang kadar sedikit tadi ni, daripada beberapa kalam ulama yang muhakkikin dengan ini ilmu.
Muhakkik ni apa muhakkik? Muhakkik ni orang yang yatakallamuna bi isnadid dalil, orang yang bercakap dengan ikutan dalil dan bukti. Kita ni nak bercakap tentang sembahyang, apa dia sembahyang? Macam itu kan. Dia bercakap dengan diiringkan dalil, dan dalil itu telah diseleksi menepati kehendak Quran dan hadis. Katalah qala Allah Taala qala Nabi, hadis kan banyak. Jadi nak select ini sebagai nas ni, ini sebagai nas gini, ini sebagai dalil ini, dipanggil muhakkikin kalau ada kemampuan macam tu. Sebab tu kalau ada di kitab-kitab tuan-tuan, kita beli ditulis kitab tahqiq syekh, maknanya kitab tu dikarang oleh seseorang, tetapi ditahqiq pula oleh satu orang ulama untuk memudahkan orang yang kemudian faham. Tahqiq pada lughawiyah dia, tahqiq pada nas dia, tahqiqkan pada ibarat dia hurai balik, dia dobit di bawah. Itu ada tahqiq. Biasanya kita yang di kemudian ni hak tahqiq itulah mampu nak faham tu apa yang dibahas. Yang kawan tu ilmu dia banyak dah. Yang hak pengarang asal tu barangkali dia buat untuk ringkas bagi orang yang cepat ingat, bagi mantan. Jadi mai kemudian mensyarahkan dengan tahqiq yang berbagai, maka pensyarah dipanggil muhakkik. Baik. Dan kebanyakannya itu daripada kitab Tuhfatul Mursalah. Kebanyakannya itu kadar yang sedikit yang hamba pungut ini yang menyentuh tentang ilmu hakikat dan ilmu tasawuf, hamba ambil daripada kitab Tuhfatul Mursalah. Siapa sahibul kitab? Siapa pengarang kitab ni? Bagi Syekh Muhammad Syekh Fadlullah Al-Hindi. Itu nama pengarang kitab Tuhfatul Mursalah di dalam Arab. Tapi kita tengok manuskrip, jumpa rupanya Tuhfatul Mursalah ni telah digantung dengan jauh. Maknanya ada ulama jauh yang menggantungkan terjemahan tu. Bila dicari siapa penggantung dia, Tuan Husin lah, pengarang kitab ni lah. Dia yang menggantung makna. Kalau tak salah, lama dah tengok kitab tu. Baik. Dan syarah atasnya bagi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Sudahnya seorang yang mana Syekh Fadlullah Al-Hindi mengarang satu kalam yang padat dengan hikmah dan dengan ilmu, untuk barangkali masa Syekh ni orang alim belaka, baca dah faham, tapi bila sampai kemudian orang makin kurang sirna ilmu nak menembusi ke maksud-maksud kalam Syekh Fadlullah Al-Hindi ni, di zaman Syekh Abdul Ghani An-Nablusi disyarahkan pula, dihuraikan pula untuk memudahkan orang di zaman dia pula. Mana ada matan, ada syarah. Baik. Itu antara kitab cubitan yang diambil oleh Tuan Husin untuk menjadi rujukan kitab Qatrul Ghaisiyah fi Alim Sufi ini. Baik. Dan kata dan kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali, Manhajul Abidin, modul teknik nak menjadi seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Sepenuh kitab tu dikarang bagaimana nak sebenar di dalam menjalani kehambaan dengan Allah ketika kita di dunia ni, tuan-tuan. Maka kitab Minhajul Abidin tu kena beli dan kena cari tu guru yang mampu baca kitab. Kalau beli kitab yang Jawi karangan Syekh Abdullah Al-Fatani, Syekh dan Allah Al-Fatani, ibarat dia sangat sulit, kecuali orang petani yang baca boleh faham. Kita orang Kedah, orang Perak ni jumpa bahasa dalam tu tak berjumpa makna, sebab dia guna ibarat dan lengkung kaedah pengarangan orang petani. Jelah nama dia Syekh Daud bin Allah Al-Fatani. Selain daripada dia mengikut sungguh cara atuk yang Arab asal tu, maknanya yang mengajak tu nak kena orang petani dan nak kena mahir bahasa Arab. Kombinasi dua ni insya-Allah dia boleh bongkar
dan dia boleh hurai dengan seterang-terangnya untuk kita faham bagaimana nak mewujudkan kehambaan sebenar kepada Allah ketika hidup kat dunia ni. Itu pun dicubit, kitab tu pun dicubit oleh Tuan Husin Al-Mas'udi Al-Banjari dan kitab Qatra Rasiyah dia ambil. Asal-asal Minhajul Abidin pengarang dia adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kita sebut Syekh Al-Fatani ini mutarajim fi lughatil Maliziyyah, fi lughatil Jawi, penterjemah Arab kepada bahasa Jawi. Al-Fataniyah punya bahasa Fatani. Kalau Melayu Indon baca tak faham lah, Melayu Malaysia baca tak faham pasal Fataniyah hujung tu. Dia mutarajim, dia penterjemah. Baik. Kemudian selain dari kitab dua tadi dan kitab Hikam Syarah bagi Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Iskandari, murid kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi, murid kepada Syekh Abu Imam Abu Hasan As-Sazili, sampailah ke atas. Jadi seorang yang sangat popular hikamnya, Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Jadi siapa dia ni? Imam Musalikin. Dia terpilih dan dilihat gurunya dia ni seorang sebelum mencebur diri di dalam tasawuf ni, seorang mufassir, seorang faqih. Banyak juga pandangan dia bercanggah dan menanggahi golongan sufiin. Tapi setelah dia berminat nak mengkaji tasawuf, akhirnya masuk di dalam liqa ilmi yang dihadiri oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi, lalu dengan kasyaf buku dia melihat kamu nanti akan jadi imam salihin, imam bagi orang yang cuba menjalan jalan nak menuju ke Allah. Ketika itu dia tak kenal lagi, dia tak begitu mendalam lagi, dan dia tak berminat nak dengar puji-pujian dan kawan alim dah. Akhirnya makin lama barulah dia nampak maksud kata Syekh yang jadi imam salihin. Akhirnya terbukti dengan lahirnya Hikam Ibn Athaillah. Siapa-siapa yang nak mengenal Allah dan nak menjalani jalanan hati rohani yang suci daripada hijab dan sebagainya, nak kena lumat dan hatam kitab Hikam Ibn Athaillah, pun sebuah kitab yang dicubit oleh Tuan Husin Al-Mas'udi Al-Banjari untuk mewujudkan kitab Qatra Rasiyah. Dan kitab Kibritul Ahmar bagi Said Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrusi. Kibritul Ahmar. Kibrit Ahmar ni belerang merah. Kita jumpa belerang kuningnya. Kau tuan-tuan dah tengok belerang. Ataupun manci hati itu belerang hitam. Hak ni belerang merah. Apa murad daripada Kibritul Ahmar? Suatu yang gharib, yang sangat bernilai, yang sangat bermutu. Bermakna kitab ni diterjemah, diberi judul Kibritul Ahmar, kitab yang amat bernilai dan susah nak ditemui, dikarang oleh Said Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrusi. Itu pun salah satu kitab yang melatar belakangi kewujudan kitab Qatra Rasiyah. Baik. Kemudian kitab Munyatul Faqir Al-Muttajir di atas matan Jurumiyah Nahwu bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani rahimahullahu jami'an. Dan sebuah kitab yang berikutnya terakhir, kitab Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhani, iaitu Munyatul Faqir. Matan Jurumiyah ni banyak diangkat. Yang matan Jurumiyah ni suatu yang dikarang Syekh Syekh Hasan Haji Al-Jurumi. Jurumi tu kafilah dia. Matan Jurumiyah ni ditetapkan oleh seluruh pelajar dari pondok Indonesia ni kena jumpa kitab tu. Kalau tak jumpa, dia bukan pelajar pondok lah, dan wajib menghafaz kitab tu. Dikisahkan kitab Nahwu yang dikarang asas nak mengenal bahasa Arab dengan kawaid dia, dikarang dan pergi ke Jeddah, dan dilempak kitab tu dengan dia kata, ya Allah, sekiranya kitab ini tidak bermanfaat untuk umat Muhammad, binasakanlah. Kemudian dia balik ke Mekah, tengok kitab tu ada tergantung di Kaabah. Jadi seorang wali Allah mengarang kitab Nahwu. Baik.
Jadi tak akan jadi wali Allah kecuali dia mengenal Allah dan benak hati dia dalam pengenalan kepada Allah. Maka ulama-ulama ni melihat dari sudut yang jauh daripada zahir tulisan tu. Maka zahir kitab hakikat yang asal dari kitab nahwu. Zahir kita hakikat al-kalamu wal lafzul murakkabu bil wad'i wa aqsamu salasatul ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Apa maksud al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i? Pada hakikatnya dia akan menghurai di situ dan syarah Maimuniyah. Kitab tu pertama saya jumpa dan telah menghilang, wallahu alam kat mana pun tak tahu. Dia hurai secara hakikat. Kita menceritakan hakikat, tetapi kulit dia, zahir dia dengan perbahasan nahwu agak pelik dan agak gajil. Kalau kita baca kitab dah jumpa dah kita. Baik. Lalu seterusnya katanya Syekh Tuan Husain Al-Mas'ud Al-Banjari rahimahumullahu jami'an, moga-moga Allah mengasihi mereka seluruhnya, wa nafa'ana bihim, dan moga-moga memberi manfaat akan kita dengan mereka, wa bi'ulumihim, dan dengan ilmu mereka, wa barakatihim, dan keberkatan mereka. Sebab mereka ni allazina utul ilma darajah, orang yang sememangnya Allah dah declare claim dah orang yang ada kelebihan. Jadi kita tengok ulama tak ada lebih apa, kita yang masalah. Sebab di sisi nas jelas orang yang ada ilmu ni orang yang berkelebihan, ulama lah, yang solehin. Ajma'ina, amin, seluruhnya, amin, amin, amin. Dan hamba atur akan dia apa? Akan dia kadar yang sedikit yang hamba kutip daripada beberapa kitab tadi tu menjadi kitab Qadrasiyah ni atas satu muqaddimah, satu pembukaan atau sari kata, dan 4 fasal, 4 perenggan dan satu khatimah, satu penutup. Kalau kita pandang umur habislah sampai khatimah, kalau tak kita yang khatim dulu. Macam itulah, dan panjang umur kita sampailah khatimah kitab ni. Jadi tak banyak, satu muqaddimah, 4 fasal dan satu penutup. Kalau kita tengok muka surat dia pun tak banyak. Muka surat dia pun sampai muka surat 45 sahaja. Loh, ni tak banyak muka surat, 45 muka surat lah. Jadi kalau kita beli baca rumah kat rumah pun habis. Pasal 40 bukan, kalau kau orang kaki membacanya ni bukan dikatakan bacaan yang berat. Pasal nipis sangat. Jadi maknanya kita boleh baca berulang kali. Ada barakah tu semua kitab-kitab yang cubit ni daripada kitab-kitab tangan yang kekasih Allah. Ada kitab-kitab nak rumah. Tak pandai baca lah, tak pandai baca pun tak apa, letak ya, nanti ditakdirkan ada anak kita yang pandai baca, rezeki dia. Baik. Allahumma wafiqni. Ini doa khatu doa dia. Allahumma wafiqni bima Allahumma wafiqni bima ta'arradahu min aqwal ulama'il kiram wa jannibni min hafwatihim al-li'am wa amisni ala dinil Islam wa adkhilni jannataka darussalam, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, wafiqni. Allahumma tu yakni ya Allah, dia tukar buang ya tu dia ganti alif lam tumbuh hukum, dia tambah di akhir hukmah tu asli ya Allah. Ya Allah, wafiqni, iringkan apa? Wafiqni bima ta'arradahu min aqwal ulama. Ya Allah, pimpinlah aku dengan segala ilmu-ilmu yang didatangkan dengan akan dia daripada perkataan ulama. Maknanya diminta supaya yang dia faham seperti sahibul kitab Kibir Ahmad,
yang dia faham hendaklah sama seperti kita. Hikam min ata'illah, diminta ke Allah yang dia faham hendaklah seperti sama kita Minhajul Abidin, yang dia faham diminta sama seperti ulama-ulama dipaham macam dalam kitab Tuhfatul Mursalah. Itu maksudnya wafiqni wajadibni min hafawatihimul ni'am, dan ya Allah jauhkanlah aku daripada segala kesalahan-kesalahan yang mengikat, wa amithni, dan matikanlah aku ala dinil islami, wa adkhilni jannataka darussalam, dan masukkanlah aku ke dalam syurgamu yang bernama Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Itu doa dia untuk diri kita. Baik. Yang tu mukadimah tuan-tuan, bukan mukadimah lagi. Yang tu baru dia punya intro dia. Baru masuk muqaddimatun fi mabadil asyarati li hadzal ilmi wa ba'du ma yata'allaqu biha. Muqaddimatun, di sini dibuat ibarat isim maf'ul. Muqaddamatun fil mabadil asyarati li hadzal ilmi wa ba'du ma yata'allaqu biha. Ini satu muqaddimah. Yang dikatakan kan satu muqaddimah dibuat mula dah karang. Ini baru karangan dia. Dan 4 fasal dan 1 penutup. Ini satu muqaddimah pada menyatakan permulaan yang 10 bagi ilmu tasawuf, dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan ilmu tasawuf, yang ada hubung kait dengan ilmu tasawuf. Maka mengapa hak ini perlu tuan-tuan? Sebab kita nak lihat dan kita nak nampak secara sinopsis apa nama dia, apa buah hasil dia, apa akan jadi kalau kita belajar ilmu dan beramal dengan ilmu tu, apa akan jadi kalau kita tak belajar ilmu ni. Adakah ilmu ni jadi datang buatan-buatan tanpa daripada Quran dan hadis? Semuanya dalam sinopsis ni lah. Maka siapa-siapa yang menolak tasawuf sehingga ke akar umbinya Al-Quran, orang tu bukan Islam lah. Sebab tu kita negeri Perak pernah buat sebuah kitab Zadul Muta'allim yang di bawah Raja Musa tahun tak ingat 1940-an macam tu, dah menjadi kitab sebagai kitab yang dinyajak seluruh masjid di negeri Perak. Maknanya dikeluarkan di bawah kuasa istana untuk diajak ke negeri Perak. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada tauhid, dalam tu ada akidah, fiqh, tasawuf, sirah sedikit kalau tak salah. Di mana tasawuf diletak di bawah tajuk akhlak. Jadi Perak dah berpegang dah dengan tasawuf tu. Dan beratus tahun kita ni memang dibawa oleh para dai, mubalik, ulama daripada Timur Tengah sana tu, sama ada Yaman ke atau Timur Tengah ke, bawa sekali semua ni dengan syariat tasawuf tu sendiri. Jadi secara mudah faham tuan-tuan, tasawuf tu apa? Suatu syariat yang didatangkan daripada hati Nabi. Syariat batin disebut. Fiqh tu syariat yang didatangkan melalui kelakuan zahir perbuatan Nabi, itu fiqh. Jadi maka berfatwa oleh Imam Malik, siapa yang tidak bertasawuf maka sia-sia. Jadi dia man tafaqaha bila tasawwafa tafassaqa. Jadi bankrupt. Jadi sia-sia, jadi tak ada nilai setiap amalan, setiap perkataan, setiap zikir dan apa juga sekiranya tidak diiring dengan tasawuf di hati, sia-sia. Jadi siapa beli kacang cap jari itu tapi kacang dia tak ada. Sampui dia ada. Jadi maknanya sia-sia. Jadi sebab tu kita kena lihat apa yang telah ulama lihat. Tuduhan, dakwaan kepada tasawuf ni tadi macam-macam. Hak yang tu siapa depa tu? Imam Malik ni bukan level ustaz hafal 4 hadis. Imam Malik imam mazhab. Imam mazhab ni dia kena hafal tak ada 400,000 hadis ke atas. Bila makin luas ilmu dia, makin terang nampak dia. Nah,
bila makin terang nampak dia, makin sebenarlah apa yang hak dia sebut. Bila kurang ilmu, kurang sebenarlah nampak dia. Kita nak ikut yang hak tak ketahuan dia ke, kita nak ikut yang sebenar tu. Kalau kita buka YouTube macam mustahil tu berfatwa. Ilmu tasawuf ni tak ketahuan lah apalah, ilmu bukan buat Nabi lah apalah. Yang tu kita kena tong sampahkan dulu. Kalau kita orang yang mencari kebenaran, jangan gopoh ikut. Kita boleh bandingkan, kita kena cari hujah, kita kena cari apa alasan daripada kita kena tengok apa yang ulama-ulama tengok. Baru jumpa. Oh, kalau macam tu dia kata tasawuf tu Imam Malik bukan sahabat. Imam Malik bukan Nabi. Imam Malik ulama aja. Ulama ni ada betul ada salah, bukan Nabi. Baik. Tak apalah, memang betul pun dia kata macam tu. Ulama ada betul salah, yang dia tu tak betul semua. Ulama lain. Kalau salah dia dapat 1 pahala, kalau betul dapat 2 pahala. Kita yang bukan ulama dia berfatwa betul ke salah, tak betul berkata bertambah berdosa. Dia boleh dia tak dapat di sisi darajat tu. Baik. Jadi kita kena lihat pada sudut yang positif. Kita tak nafikan ada orang yang menafikan tasawuf, tak. Baik. Jadi ini sinopsis kita nak kenal tasawuf ni. Sekiranya kita menolak tasawuf sehingga ke akar umbi yang sampai ke Quran hadis, jaga-jaga. Kita boleh jatuh kafir. Baik. Dan menyatakan setengah barang yang bergantung dengan dia, dan juga menyatakan barang sesuatu yang ada hubung kait dengan ilmu tasawuf. Baik. Permulaannya daripada 10 mabadi 10 perkara tadi ni, 10 perkara pengenalan ilmu tasawuf ni, iaitu hadas, artinya makna tasawuf itu apa. Kemudian tempat hantarnya, kepada apa, lapangan apa yang nak diterima tasawuf tu, di mana praktisnya ilmu tasawuf tu. Dan faedahnya, hasil dia. Faedahnya hasil lah, setelah kita kerja kita menabung, faedahnya apa. Dan kelebihannya, kemuliaan yang bakal kita dapat daripada tasawuf itu apa. Dan nisbahnya, dan status dia. Dan awal-awal orang yang menghantar akan dia, siapa pertama yang bukan mencipta, yang mensilibuskan dalam bentuk ilmu. Sebelum ni terlalu umum, terlalu besar bahasan dalam hadis dan Quran. Maka dibuat satu kaedah supaya orang faham siapa orang tu. Bijak suruh orang tu, memang bijak lah. Siapa orang tu nanti dia ceritalah. Dan namanya selepas tasawuf, apa nama dia? Tak kata tasawuf kot. Apa nama lagi je? Supaya kita suluh ni pun kita fahamilah tasawuf, sudut ni pun kita fahamilah tasawuf, sudut ni kita fahamilah tasawuf. Jangan kita berguru dengan satu nama yang disebut nama lain, apa dia pula, supaya kita selamat daripada salah sangka. Dan tempat yang dikeluarkan akannya daripadanya, mana sumber dia. Takkan adakah daripada berbincang-bincang oleh para cendikawan keluar satu manhaj, satu modul daripada perbahasan begitu saja, ataupun dia memang dicubit sebenar dalam Quran dan hadis. Ini dia akan cerita nanti. Dan hukum syarak suruh menuntut akan dia. Apakah hukum syarak? Apa tu hukum syarak? Khitabullah, suatu yang dikhitabkan oleh Allah. Apa tu Islam? Intisal awamirillah. Apa tu iman? Tasdiq bil qalbi. Jadi bila kita sebut khitab ni suatu tuntutan, sama ada tuntutan buat atau tinggal yang ditetapkan. Kalau buat dapat ni, buat dapat dosa, dapat pahala, tinggal dapat dosa, maka tuntutan wajib.
Jadi maknanya hukum syarak tu yang datang ketetapan daripada Allah. Sebab tu ulama berani menetapkan ini suatu yang difardukan untuk kita mengetahui. Termasuk dalam talabul ilmi faridah. Sebab dia khitabullah. Kalau dia tidak khitabullah, dia tak akan berani bercakap ini fardu. Jadi bila kita lihat sudut ni, baru kita nampak betapa kita jauh daripada panduan yang sebenar apabila tiada tasawuf dalam pengetahuan kita. Sebab gabungan tauhid untuk mengenal ketuhanan, fiqh untuk mengamalkan perintahan, tasawuf untuk berhubungan dengan Allah tu. Kenal belum ada tasawuf, tak ada tasawuf belum berhubungan lagi. Jadi tarik jalan nak berhubungan dengan Allah tu ada kaedah modul tu, nama dia ilmu tasawuf. Kita boleh semayang, tak? Tapi adakah hati kita tu tadi sepenuhnya bergantung memandang, merasai hadir keagungan Allah? Bagaimana kita nak mencipta semua itu kalau tiada panduan? Kita ada potensi, ada nafsu, ada akal, ada panca indera untuk kita meraih maklumat, untuk kita aplikasikan untuk roh kita tu tadi menerima sekalian yang potensi yang ada tu. Jadi bila ilmu tak ada, tutup itu tu. Sebab tu ilmu di sini nak menghidupkan potensi yang ada kepada setiap kita. Ada suatu hari seorang lelaki bertemu dengan sahabat Nabi, nama dia Rabi' bin Khaisab. Rabi' ni dia ni jarang bergaul dengan orang. Tapi pernah disebut oleh sahabat yang lain, Rabi' ni kalau jumpa Nabi mesti Nabi seronok. Ada seorang yang hebat, sahabatnya hebat juga, Rabi' bin Khaisab. Jadi satu hari ja'a rajul yaqulu lahu ya Rabi', dia kata, hal huna rajulun, adakah di sana lelaki khairu minka, lebih baik daripada engkau? Saja dia berkata, laukana, sekiranya ada di sana seseorang yang diamnya sumtu tafakuran, diamnya penuh dengan berfikir, kemudian safaruhu mudabbiran, kalau dia berseorangan jalan-jalan tu, alhamdulillah dia apa kita enggak bunyi tu kira nak berhenti. Mudabbiran maknanya dia tadaburan, kemudian bertadaburan, dia bertadabur. La wa mantiquhu zikran, dan bila dia bercakap tersembur keluar ingatan kepada Allah. Kalau ada punya itulah laki lebih daripada aku. Dia kata gitu. Jadi apa masalah dah? Masalah tasawuf ni dah hidup, dah sejati dah di zaman Rasulullah tu. Tapi bila mai kemudian ni hati kita dah cenderung ke lain. Hati kita bukan tadabburan, fikiran kita bukan tafakuran. Kita jadi ikut syahwat hawa, apa yang rasa selesa itu yang kita hadap. Kita tak hadap ke Allah. Sebab tazakkur, tafakur apa semua ni merujuk pada Al-Quran tu. Wazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sampailah ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampailah dia terkejut bahawa kebesaran keagungan Allah ni tadi setelah ditadabbur dan tafakur tu. Itu zaman wahyu diturunkan dan zaman murid kepada Rasulullah memang macam tu. Jadi tasawuf ni ambil ke sana. Kita tak boleh panjang-panjang lah SOP lagi kita tangkap 1000 kena. Kita kena berhenti kat sini. Mana tu hukum syarak dan segala masalahnya wallahu a'la wa a'lam. Kita ambil adapun maknanya baru nak masuk cerita apa makna ilmu tasawuf. Jadi nanti baru kita bahas apa itu makna ilmu tasawuf daripada beberapa aqwal ulama yang rasikhin. Wallahu a'lam wa a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan wa du'a mutaqabbala. Allahumma ya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana minasyirki wal 'asyan haqqan taqallasa. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin.